Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua anak murid cikgu. Cikgu harap anak murid cikgu berada dalam keadaan yang sihat bersama keluarga tersayang. Sebelum kita mulakan kelas pada hari ini, cikgu nak ucapkan syabas dan tahniah kepada semua yang dah berjaya menghasilkan topeng serkup burung kenek-kenek dengan sangat baik. Pada hari ini, kita akan belajar satu unit yang baru iaitu unit 8, Uli-uli tembikar. Standard pembelajaran 1.1.4, mengenal dan menerangkan bahasa seni visual dalam bidang mengenal kraf tradisional berdasarkan bentuk, jalinan dan kepelbagaian yang ada pada tembikar. Murid-murid boleh merujuk buku teks pendidikan kesenian pada halaman 64 dan juga 65. Apakah itu tembikar? Tembikar ialah peralatan yang dibentuk daripada tanah liat dan dibakar. Antara kegunaan tembikar ialah sebagai bekas simpanan air. Tembikar juga merupakan kraf kesenian yang telah wujud di Malaysia sejak beribu tahun dahulu. Seterusnya, kita lihat pula unsur seni visual, bentuk dan jalinan yang terdapat pada tembikar. Yang pertama, bentuk. Apakah itu bentuk? Bentuk merupakan objek yang mempunyai keluasan, ketinggian, jisim dan mempunyai lebih dari satu permukaan. Jika murid-murid masih ingat lagi, pada pembelajaran sebelum ini, cikgu pernah bagi tahu terdapat dua jenis bentuk, iaitu bentuk konkret, merupakan objek maujud yang dapat dilihat dan disentuh, dan juga bentuk ilusi, iaitu objek yang boleh dilihat sahaja tetapi tidak dapat disentuh. Contoh bagi bentuk ilusi ialah gambar lukisan dan contoh bagi bentuk konkret ialah tembikar. Maka tembikar merupakan satu bentuk yang konkret di mana kita boleh lihat dengan mata kasar dan juga boleh disentuh menggunakan deria tangan. Seterusnya, kita lihat pula berkenaan jalinan. Apakah itu jalinan? Jalinan ialah kesan yang terdapat pada sesuatu permukaan di mana ianya boleh dilihat menggunakan mata dan juga disentuh menggunakan tangan. Terdapat dua jenis jalinan iaitu jalinan sentuh, ianya boleh dilihat dan disentuh menggunakan deria tangan. Dan yang kedua, jalinan tampak iaitu jalinan yang hanya dapat dilihat dengan deria. Jika kamu perhatikan pada gambar tembikar yang ditunjukkan, jalinan sentuh mempunyai corak-corak yang timbul. Kita dapat lihat corak bunga dan juga corak jalur yang timbul. Manakala pada jalinan tampak ini, corak dia kita dapat lihat seperti lukisan sahaja yang dilukis pada tembikar. Bila kita sentuh, kita tak dapat rasa kesan corak tersebut. Kita hanya dapat rasa permukaan tembikar yang licin sahaja. Seterusnya, kita lihat pula bahan yang digunakan untuk menghasilkan tembikar. Untuk menghasilkan tembikar, bahan utama yang diperlukan ialah tanah liat, di mana tanah liat ini kita boleh dapat dari tepi sungai, paya ataupun busut. Tanah ini akan dipilih dan dimasukkan ke dalam bekas dan dicampur dengan air supaya lembut. Kemudian, tanah ini akan ditapis dengan penapis yang khas. Setelah ditapis, tanah ini akan disimpan dalam bekas dan dibiarkan sehingga mendap ke bawah. Seterusnya akan diuli hingga menjadi doh yang lembut
dan diukir dengan corak serta dibakar untuk menghasilkan satu tembikar. Selain itu, untuk menghasilkan tembikar ataupun seni tembikar, kita boleh gunakan bahan seperti duh tepung, modeling clay atau dry clay. Di mana modeling clay ataupun dry clay, nama mudahnya kita boleh sebut sebagai plasticine. Dan untuk menghasilkan duh tepung pula, kita memerlukan beberapa bahan seperti tepung, garam dan air yang akan disukat atau diukur mengikut sukatan tertentu. Jadi, murid-murid boleh menyediakan bahan-bahan ini untuk digunakan pada kelas pendidikan seni minggu seterusnya. Sekian sahaja untuk minggu ini. Cikgu harap murid-murid dapat memahami sedikit mengenai kraf tradisional tembikar. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.